Hai, kembali lagi dalam channel Pembaris Besi. Saya Dila dan hari ini saya berseorangan sahaja. Hari ini kita akan berbalik kepada tujuan asal penubuhan channel ini, iaitu kita akan membicarakan tentang masyarakat Melayu, budaya Melayu dan lain-lain. Dah lama kita tak bicara tentang topik Melayu ini. Perkongsian tentang topik Melayu. Jadi hari ini saya rungkai tentang ciri-ciri seni bina rumah Melayu tradisional. Rumah kayu atau rumah kampung pada suatu masa dulu boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Tapi dengan urbanisasi penduduk kini, ramai anak muda Melayu yang tidak mengenal apakah ciri bentuk sebenar rumah Melayu tradisional maupun caranya dibangun tanpa paku. Di Johor, ini adalah contoh rumah potong Belanda atau rumah limas. Rumah Melayu di Kedah dan di Perlis pula membumbung panjang dan dikenali dengan rumah Serambi Kedah atau kadang-kadang dipanggil rumah panjang sahaja. Rumah bumbung panjang di Melaka ini pula dikenali sebagai rumah Serambi Melaka dan terbahagi kepada rumah tiang 12 dan rumah tiang 16. Salah satu keistimewaan rumah Melaka yang membezakannya dengan rumah tradisional di negeri-negeri lain adalah struktur tangga yang unik. Ini akan dihiasi dengan jubin yang berwarna-warni, menjadikan rumah tradisional ini kelihatan cantik dan menarik. Struktur binaan tangga batu ini dipengaruhi oleh seni bina negara China. Dengan hiasan jubin ini diimport dari negara luar seperti Belanda dan Jepun. Keunikan yang ada pada rumah Melayu Sarawak dapat dilihat dari rekaan bentuk rumah. Ini adalah tiang rumah yang tinggi dengan jarak beberapa meter dari tanah. Rekaan ini dibina bukan sahaja memberikan nilai seni, tetapi dengan tujuan utama untuk mengelakkan rumah mudah ditenggelami banjir dan mengurangkan ancaman binatang berbisa seperti lipan, ular dan sebagainya. Di Pulau Pinang, rumah berbumbung panjang ini dipengaruhi oleh seni bina rumah panjang di Melaka. Di Terengganu pula, terdapat dua jenis rumah berbumbung panjang, iaitu rumah tiang 12 dan rumah bujang. Di Kelantan, sama juga seperti di Terengganu, terdapat dua jenis rumah berbumbung panjang, iaitu rumah tiang 12 dan rumah bujang. Di Selangor dan wilayah Persekutuan, rumah berbumbung panjang dipengaruhi oleh seni bina rumah bumbung panjang dari Melaka dan Negeri Sembilan. Di Perak, rumah bumbung panjang dikenali dengan rumah kutai dan rumah potong patani. Rumah Melayu tradisional merupakan satu aset yang berharga untuk dipelihara seni binanya untuk generasi akan datang. Ini kerana rumah Melayu tradisional mempunyai banyak keistimewaan yang belum tentu terdapat pada rumah moden masa kini. Masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat kreatif telah membina rumah Melayu dengan mengaitkan reka bentuk seni bina dengan faktor alam sekitar. Halaman rumah Melayu dipenuhi dengan tanaman seperti pokok kelapa, pokok serai, pokok kunyit serta beberapa jenis tanaman lain yang memberikan sumber makanan kepada penghuni dan memberi satu panorama yang menarik pada rumah Melayu tradisional. Ruang dalaman rumah dipisahkan dengan beberapa bahagian mengikut keperluan dan kepenggunaannya, serta menitik beratkan agama dalam susun atur ruang tersebut seperti rumah ibu tempat melayan tetamu lelaki dan ruang tengah untuk tetamu perempuan. Hiasan pada setiap rumah Melayu tradisional pula banyak melambangkan identiti rumah itu sendiri. Seni ukiran yang menarik yang diilhamkan dari motif flora menggambarkan rumah Melayu tradisional ini tidak dapat dipisahkan dengan alam. Selain itu, terdapat juga ruang latih bagi sesetengah rekaan rumah Melayu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang disambungkan dari bilik dengan menggunakan tangga kayu.
Keunikan dan keindahan ukiran kayu pada bahagian tertentu rumah Melayu tradisional menambahkan lagi nilai estetik seni binanya. Kebanyakan masyarakat Melayu dahulu berkemahiran mengukir yang diwarisi turun-temurun. Kelebihan itu digunakan dalam menghias seni bina rumah Melayu ini. Itu saja perkongsian saya tentang topik seni bina rumah Melayu tradisional. Zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeza kerana sekarang kayu lebih mahal daripada batu. Sebab itulah ramai orang Melayu yang membuat rumah menggunakan batu dan seni binanya tak sama seperti dulu lagi. Saya ketengahkan topik ini sebab arwah atuk saya sendiri adalah tukang rumah dan rumah saya di kampung itu memang diukir dengan cantiknya. Tapi disebabkan rumah itu sudah berusia dan usang, jadi rumah tu pun perlu banyak dibaik pulih. Tapi tak dapatlah untuk dibaik pulih seperti dahulu. Ciri-ciri seni ukiran Melayu itu masih ada, tapi malangnya adik-beradik ibu saya tidak dapat mewarisi kelebihan daripada arwah atuk saya sebagai tukang rumah. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum. Bye.